Anda kini sedang menyaksikan sebuah perkongsian projek inovasi terbaru di bawah Kumpulan Kreatif dan Inovatif bagi tahun 2021, Kumpulan Pendawan. Kumpulan Pendawan yang ditubuhkan pada 20 Januari 2021 merupakan kumpulan jenis primer yang terdiri daripada 7 orang ahli kumpulan: Puan Nur Syuhada Abdullah, Puan Siti Noraida binti Haji Uno, Puan Noranina binti Murah, Puan Nawar binti Abdul Momen, Puan Emma Fatima binti Naharuddin, Puan Babara Melissa Liu dan Encik Willy Taluan. Kesemua ahli merupakan guru yang kini sedang berkhidmat di SMK Tan Sao Penampang Sabah. Kami memilih Pendawan sebagai nama kumpulan kami kerana Pendawan bermaksud tingkap dalam bahasa suku kaum Bajau Kota Belun Sabah. Ia amat dekat dan menjadi simbolik kepada projek inovasi yang kami jalankan. Selain itu, Pendawan juga membawa maksud pendidikan asas nombor 1 kerana dalam perkataan Pendawan, PEND merupakan singkatan kepada pendidikan, A merujuk kepada asas dan Wan pula merujuk kepada Wan ataupun nombor 1. Apabila ia digabungkan akan membawa makna pendidikan asas nombor 1 yang menunjukkan bahawa kami sangat komited mengangkat pendidikan sebagai keutamaan kami, khususnya dalam bidang pendidikan khas. Bagi unit pendidikan khas, sektor pembelajaran PPD Penampang amat menyokong penuh usaha guru-guru dalam menghasilkan inovasi bagi meningkatkan akademik murid-murid pendidikan khas disleksia di daerah ini. Saya selaku pentadbir bagi sekolah ini menyokong penuh atas penubuhan dan usaha guru-guru dalam menghasilkan inovasi untuk membantu murid-murid berkeperluan khas. Penubuhan kumpulan dan penghasilan inovasi yang dilakukan oleh Kumpulan Pendawan bukan sahaja mendapat sokongan penuh daripada pihak PPD, bahkan turut mendapat sokongan sepenuhnya daripada pihak pentadbiran sekolah dan ianya memenuhi fungsi utama jabatan. Saya menyokong penuh atas usaha-usaha mereka ini. Terdapat 5 peringkat yang telah dijalankan oleh Kumpulan Pendawan dalam penciptaan inovasi penambahbaikan mereka. Pertama, signifikan pemilihan projek dan pembuktian. Kedua, tindakan penyelesaian. Ketiga, keberhasilan projek. Keempat, impak projek. Dan akhir sekali yang kelima ialah potensi pengembangan projek. Signifikan pemilihan projek melihat kepada bidang pengurusan kami iaitu bidang pendidikan khas, di mana kami bersetuju untuk lebih berfokus kepada kesukaran dan permasalahan yang dialami oleh murid-murid berkeperluan khas dalam memenuhi kehendak dalam pelanggan agenda nasional dan negeri dalam bidang pendidikan. Projek ini juga menyokong dasar sains, teknologi dan inovasi negara dalam usahanya memacu Malaysia menjadi sebuah negara yang lebih kompetitif dan cekap melalui SDI yang kukuh. Projek ini juga berkait rapat dengan masalah ekosistem pandemik COVID-19 di mana ibu bapa menghadapi cabaran dalam bidang pendidikan, begitu juga kepada guru-guru. Maka kami, Kumpulan Pendawan, bertekad untuk menghasilkan bahan bantu yang membantu ibu bapa dan guru mencapai kualiti pendidikan yang terbaik berhadapan dengan pandemik COVID. Yang ketara sangat fokuslah. Berdasarkan kajian tinjauan dan kutipan data yang telah dijalankan oleh Kumpulan Pendawan, hasil dapatan menunjukkan bahawa murid-murid disleksia ini sukar fokus dan mudah terkeliru apabila melihat perkataan yang banyak pada satu-satu masa. Kesannya mereka cenderung membaca dengan melangkau perkataan, terutamanya ketika membaca ayat yang panjang. Oleh itu, Kumpulan Pendawan sebulat suara bersetuju untuk mengangkat isu ini sebagai asas pelaksanaan projek inovasi ini. Sebagai tindakan penyelesaian, Kumpulan Pendawan berjaya menghasilkan sebuah projek inovasi penambahbaikan dengan menambah beberapa ciri baharu pada alat bantu yang sedia ada. Hadirin sekalian, memperkenalkan Sengkapan. Sengkaban ini sebenarnya satu alat bantu yang kami tambah baik dengan menambah beberapa ciri yang tidak ada pada alat bantu sebelum ini. Kami menggunakan reading strips ini sebagai titik mula penghasilan sengkaban. Seperti yang anda semua lihat, kami menambah ciri gegelung jari
pada sengkaban agar proses membaca murid bukan sahaja melibatkan penglihatan dan lisan semata-mata, tetapi juga dapat menggunakan deria sentuh sebagai pemandu mata semasa membaca. Dalam kata yang lain, sengkaban membantu mengkoordinasi antara deria penglihatan dan juga deria sentuh. Sengkaban juga dapat membantu murid agar lebih fokus ketika membaca kerana tertingkap sengkaban dapat memerangkap visual perkataan dan murid tidak akan terkeliru dengan perkataan lain semasa membaca, dapat membimbing murid agar membaca dengan lebih perlahan dan dapat mengelakkan murid daripada melangkau perkataan. Oleh itu, sengkaban dihasilkan dengan menggabungkan penggunaan deria agar murid dapat lebih fokus dan memaksimumkan penggunaan visual mereka dengan mengintegrasikan penggunaan deria penglihatan dan deria sentuh. Sengkaban yang bermaksud tingkap dalam bahasa suku kaum Bajau Kota Belut Sabah dipilih menjadi nama bagi projek inovasi kumpulan pendawan kerana fungsinya yang mirip seperti tingkap. Sengkaban yang dihasilkan oleh kumpulan pendawan ini menggunakan teknik multisensory. Teknik multisensory yang diperkenalkan oleh Dr. Samuel Tori Orton pada pertengahan tahun 1920 adalah untuk merawat kanak-kanak disleksia. Kami menambah baik produk kami ataupun bahan bantu mengajar sengkaban ini dari semasa ke semasa berdasarkan komen dan juga pendapat para pengguna. Keberkesanan sengkaban adalah hasil daripada sikap keterbukaan kumpulan pendawan dalam menerima setiap maklum balas dan sedia menambah baik sengkaban dari masa ke masa. Hasilnya terciptalah sengkaban yang bukan sahaja berkesan membantu murid disleksia dalam pembacaan, bahkan ianya juga amat mudah untuk dihasilkan sendiri dengan kos yang paling minimum. Kos penghasilan sengkaban ini sebenarnya tidak memakan kos yang besar kerana satu set ini hanyalah bernilai RM1.45 sahaja. Sengkaban bukan sahaja terbukti berkesan dalam membantu murid disleksia dalam pembacaan, kosnya yang murah menjadikannya satu alat bantu yang amat mudah untuk dimiliki dan digunakan terutamanya dalam konflik COVID-19. Saiznya yang menepati standard buku teks KPM menunjukkan bahawa ianya dihasilkan mengikut piawaian sebenar. Apa yang menarik lagi, sengkaban juga boleh dijadikan sebagai penanda buku. Bagi pengambangan projek, kumpulan kami bercadang untuk menambah baik dua ciri baru pada sengkaban. Untuk makluman semua, murid-murid disleksia juga mengalami masalah sindrom skotopik sensitif, yaitu sensitif kepada frekuensi cahaya yang menyebabkan mereka sakit kepala dan sukar untuk membaca. Dengan penambahan jalur berwarna di belakang sengkaban, murid dapat membaca dengan lebih selesa. Selain itu, kami juga bercadang untuk menambah ruangan penyahkodan di atas tertingkap seperti begini untuk membantu murid-murid mengalami kesukaran untuk membezakan huruf yang memiliki bentuk yang lebih sama, contohnya seperti B dan D. Selain daripada mengembangkan fungsi sengkaban, kumpulan pendawan juga mula mengatur langkah untuk memperluaskan sasarannya kepada sekolah-sekolah pendidikan khas di peringkat daerah penampang agar ianya dapat memberi manfaat kepada lebih ramai murid dan guru. Selain itu, sengkaban juga boleh dimanfaatkan oleh murid biasa yang belum mahir membaca dan hal ini diakui sendiri oleh guru Linus ini. Secara keseluruhannya, keberkesanan sengkaban dalam membantu murid-murid disleksia tidak dapat dinafikan lagi. Bahkan ianya dapat disebarluaskan penggunaannya bukan sahaja dalam kalangan murid disleksia, bahkan boleh dimanfaatkan oleh murid-murid arus perdana. Semoga usaha kumpulan pendawan dengan bahan bantu sengkaban yang diinovasikan oleh mereka ini memberikan manfaat, terutamanya kepada murid berkeperluan khas seterusnya, dapat membantu guru dalam usaha memberikan pendidikan yang berkualiti. Berguru demi ilmu, bina generasi baru, inovasi memacu pendidikan berkualiti. Pendidikan asas nomor